Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti kuliah yang akan kita bahaskan tentang tajuk dia hikmah dan ibrah korban. Moga-moga dengan perbahasan kita pada malam ini akan memberikan sedikit sebanyak kefahaman kita tentang korban yang selalu kita raikan tiap-tiap tahun. Yang moga-moga korban itu bukan hanya sekadar perbuatan amal dari sudut perbuatannya sahaja, malah tersentuh di hatinya sama. Maka moga-mogalah korban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada itulah membawa kita menjadi layak untuk menjadi tetamu Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tajuk kita tadi kita sebut hikmah dan ibrah korban. Pertama sekali kita nak kena faham korban tu apa dia. Dia yang biasa kita dengar perkataan ni korban. Dia ada satu lagi istilah namanya udhiyah.
Satu lagi istilah dia disebut al-udhiyah. Nah, al-udhiyah tu bermakna sembelihan, penyembelihan, yang diambil daripada perkataan adha. Asal kataan ni adha. Itu yang kita sebut hari raya Aidil Adha. Maknanya kalau kita terjemahkan Melayu dia, Aid tu maknanya perayaan. Jadi hari raya Aidil Adha tu maknanya perayaan penyembelihan. Sebab tu kita sambut dengan kita melaksanakan ibadah korban, iaitu penyembelihan. Dan adha tu pula diambil juga daripada perkataan duha. Sebab itu penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha. Duha artinya waktu pagi, matahari naik. Berbeza dengan fajar. Fajar ni waktu subuh, matahari belum terbit, cuma biasan cahaya sahaja yang timbul. Adapun duha ialah matahari dah naik segalah. Jadi waktu itulah disebut sebagai waktu duha, dan itulah asal perkataan kepada adha, dan hasilnya al-udhiyah, yakni penyembelihan. Baik, itu yang jarang-jarang kita dengar. Yang biasa kita dengar iaitu perkataan korban. Dia apa-apa pun dalam perkataan Arab ni, dia mesti ada perkataan asalan dia, juga kita sebut sebagai masdar. Kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu bahasa Arab, dia ada masdar dia. Biasanya dia bermula dengan 3 huruf, dipanggil sulasi mujarrad. Jadi sama juga dengan korban, asal katanya koruba. Asal katanya koruba yakrubu kurban, wa kurbanan wa kirbanan. Jadi koruba tu dengan makna korub. Korub ni macam bahasa kita sebut lah. Kita sebut, kan kita ada sebut kawan karib. Sebenarnya karib tu asal daripada perkataan Arab qarib ataupun qarub, makna rapat. Ini macam kawan karib, kawan yang rapat. Kalau kawan je biasa je, tapi kalau sebut kawan karib, makna kawan tu rapat sungguh. Jadi qaruba itu artinya mendekat, ataupun pendekatan. Ini makna kata rapat. Jadi bila sebut kurban, inilah suatu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya, dengan melaksanakan penyembelihan sebagai tanda kasih dan taat perintahnya kepada pencipta dia. Maka sebab itulah ulama menyebut bahawa ibadah korban ini ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut di dalam suratul Hajj, surah Haji, surah yang ke 22, pada ayat yang ke-37 daripada 78 ayat pada juzuk yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Memang daging yang kita potong, kita lapah tu, mana sampai pada Allah? Kan? Allah bukan perlukan daging tu, Allah bukan makan. Kan? Allah Tuhan. Daging tu sampai kat siapa? Sampai kat kita lah, kita makan. Darah dia apa semua itulah hasil daripada sembelihan tu. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepadanya, yakni kepada Allah, ialah takwa daripada kamu. Makna takwa di sini ulama menafsirkan dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, menyebut bahawa amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa kepada Allah. Yang itu yang sebenarnya sampai kepada Allah. Bukannya daging tu, tapi keikhlasan dan kesungguhan itu yang menyebabkan jadi koruba, menjadi rapat
seorang hamba itu kepada penciptanya. Kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah memudahkan binatang-binatang itu pada kita. Memudahkan. Kita tengok binatang korban lembu, dia masa mula-mula nak berjatuh dia tu payah sikit lah. Tapi bila dah mula baring, kita sebut nama Allah, kita nak sembelih, dia senyap je. Tu Allah mudahkan. Lepas tu kita kena sebut nama Allah. Sebab makhluk ni kenal Allah. Yang payah nak kenal Allah ni manusia dengan jin. Tapi binatang kenal Allah. Lepas tu ulama sebut dalam kitab-kitab, kalau kita masuk sesat dalam hutan, jumpa binatang buas, azan dia kata, sebut nama Allah. Sebab binatang kenal itu Tuhan. Dia tak berani. Bila sebut nama Allah, lembu tu senyap. Tu lembu. Cuba ambil tokek lembu. Nampak? Menggelupur dia. Nampak tak jadi? Kan? Itu nak menunjukkan bahawa ini dia. Allah punya kuasa. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru 'ala Allah, litukabbiru Allah 'ala ma hadakum. Supaya engkau membesarkan akan Allah, kerana telah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah kepada kamu. Nikmat hadakum, yakni hidayah daripada Allah. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik amal ibadatnya itu. Baik. Di sini kita nak lihat bahawa Allah menyebut bahawa tujuan korban tadi ni untuk menghasilkan takwa. Sebab apa? Sebab kita orang cakap apa, kira menggadaikan harta yang kita milik untuk jalan Allah, tu panggil korban. Tapi ada di antara kita yang silap faham, dia korban ni, sebab tu kita kena ada ilmu. Hari ni tengok orang masuk korban, dia nak masuk kat korban, tapi ilmu tak ada, jahil. Akhirnya dia ambil korban yang cari harga paling murah. Korban bukan pasal masalah harga. Dia tanya-tanya surau masjid, kata berapa ambil ni sebahagian. Sini kita buat 750. Hui, mahal 750 ni kata. Dia pun cari jumpa iklan korban di Kemboja. Berapa? 250 je. Kata, ni bagus ni, 250. Murah ni kata. Dia pun ambil tu. Dah salah ke? Dengar baik-baik. Bukan korban di Kemboja tu salah. Tak salah pun. Malah tak ada masalah, sah pula. Kena pula di Kemboja mungkin ramai orang susah, ramai orang miskin, afdal pula. Sebab tujuan korban nak bagi daging tu dikongsi dengan orang yang susah, orang yang tak biasa makan daging. Jadi boleh jadi tak ada masalah, afdal pula atas tu. Tapi yang masalahnya kerana dia mencari yang murah, itu yang salah. Kalau dia bukan pasal masalah murah, tapi dia cari pasal sebab nak bagi support pada orang yang susah, orang yang miskin, fakir miskin. Itu tak apa. Itulah afdal, itulah keutamaan. Tapi kalau tujuan cari tu dengan sebab nak cari yang murah, itu bukan makna korban. Dan takut-takut silap-silap korban tu mardud, Allah tolaklah pula. Jadi rugi sangat-sangat. Dah daging boleh makan, tapi jadi sembelihan biasa je lah. Dia tak jadi korban. Pahala korban yang besar tu gagal, tak dapat. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, sejarah korban ni bukan zaman Nabi Ibrahim saja bermulanya. Sejarah korban ni bermula di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ingat balik cerita tentang anak Nabi Adam. Ada 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan kembar. Kembar dia laki perempuan. Mula-mula lahir Qabil, dia kembar dengan Iklimah. Kemudian lahir pula Habil, adik dia, berkembar dengan Labuda nama dia. Kan? Dia kembar laki perempuan, dah mana ada manusia lain. Ada 6 orang tu je. 4 orang anak Nabi Adam,
Nabi Adam dengan isteri Nabi Adam, Siti Hawa. 6 orang ni dalam dunia. Mana ada orang lain waktu tu? Tak ada siapa. Habis macam mana nak mengembangkan manusia atas muka bumi ni? Allah perintahkan supaya dikahwinkan adik-beradik ni, tetapi cara bersilang. Cara bersilang. Maknanya Qabil tadi dengan kembar dia Iklimah. Jadi Qabil bersilang, tak boleh kahwin dengan kembar dia, dia kena kahwin dengan adik Habil, kembar Habil. Iaitu Qabil kahwin dengan Labuda. Adapun Habil kahwin dengan Iklimah. Tapi takdir Allah buat, Iklimah ni dia lebih lawa daripada Labuda. Dia lebih cantik, rupa paras dia tu. Jadi Qabil tak setuju. Qabil kata tak boleh. Mana Aci dia dapat pasangan lawa, yang saya punya tak berapa lawa. Dia kata dia nak kembar dia juga Iklimah tu. Akhirnya nak bergaduh lah. Nabi Adam doa pada Allah, minta petunjuk. Allah arahkan kepada Nabi Adam, suruh anak mereka berdua ni, anak-anak ni, Qabil dengan Habil ni, persembahkan korban. Persembahkan korban sesuatu pada Allah. Mana yang mana Allah terima, maka dialah yang layak untuk memilih siapa pasangan dia. Jadi Nabi Adam bagi tahulah kepada 2 orang anak dia. Jadi anak dia pun bersiap-siap lah. Jadi cerita dia, Qabil dia ni pertanian. Dia tanam-tanam macam gandum apa semua macam itulah, buah-buahan. Dia bahagian tanaman. Adapun Habil dia penternakan. Dia bela kibas kambing. Kan? Akhirnya bila saat nak diserahkan korban kepada Allah, maka si Qabil dia ambil yang dah tanaman yang dah busuk, dah tak elok. Mana yang elok dia simpan untuk dia, bahagian dia nak makan. Mana bahagian yang dah buruk, dah busuk, yang tu dia bawa pergi letak atas bukit, nak persembahkan kepada Allah, dia pergi letak atas bukit. Berbeza dengan Habil. Habil dia dalam banyak-banyak kibas yang dia bela tu, dia cari kibas yang paling gemuk, paling cantik, paling elok. Mana yang paling tinggi kualiti dia. Dia pun ambil kambing tersebut, kibas tadi, dia letak di atas bukit. Kemudian Allah turunkan peti. Peti menyambar kibas Habil. Itu sebagai tanda Allah menerima korban si Habil. Kibas tu hilang. Kata ulama, kibas tu diangkat Allah, diletakkan di dalam syurga. Jadi menjadi tanda bahawa Habil yang terpilih korbannya Allah terima. Sebab apa? Sebab korban si Habil korban yang berkualiti, yang besar, yang cantik, yang elok. Barulah namanya korban. Sebab tu dalam istilah cakap Melayu kita pun kita istilahkan pengorbanan. Bila pengorbanan ni maknanya satu jasa yang sangat besar. Lagi besar kalau yang kita korban tu satu benda yang sangat tinggi nilai dia. Itu baru nilai tertinggi dalam korban. Itulah sebenarnya korban. Waktu orang kata dia ni sanggup berkorban. Betul, sebab apa? Sebab sanggup berkorban tu maknanya suatu benda yang dia sayang sanggup dia lepaskan. Itu kata ulama, makna korban ialah kamu sanggup meninggalkan sesuatu yang kamu kasih kerana nak beri kepada yang terlebih kamu kasih, iaitu Allah. Allah terlebih kita kasih. Dunia ni pun ada gak yang kita mungkin sayang ke, harta kita dan sebagainya, tapi kita sanggup bagi demi kerana Allah, sebagai bukti lambang kasih kita kepada Allah. Macam orang bercinta lah, pasangan, suami isteri ataupun tak kira lah, anak dengan ayah, mak dengan anak ke sebagainya. Sebagai lambang kasih dia sanggup buat apa saja. Kan? Macam seorang ayah sayang kepada anak dia. Walaupun ayah ni kerja susah, kerja nyapu sampah je kerja. Berapa hangat gaji. Kan? Dia boleh 6 ke 700 sebulan. Itu pun nak bayar duit sewa rumah, macam-macam nak bayar keperluan-keperluan hidup. Tiba-tiba si anak kata, ngadu pada ayah, ayah,
Kawan-kawan kat sekolah semua cerita kata KFC tu sedap. Kita ni tak pernah makan KFC, kata anak. Dah orang susah. Bagi kita KFC tu standard dah kita makan. Sebab kita orang senang. Tapi ada orang susah tak boleh makan. Dia tak mampu nak beli. Nak masuk pun segan. Kan? Ada yang jenis macam tu. Jadi akhirnya ayah ni sayang ke anak. Sian ke anak. Tapi mandangkan duit tak banyak mana. Nak bayar itu, nak bayar ini. Tapi ayah ni sebabkan sayang, dia sanggup korban. Dia tak makan tak apa. Dia ambil duit gaji tadi ni, dia pergi beli KFC. Beli sebab nak raikan anak. Maka dia pun bagi kat anak dia makan. Tengah anak dia makan, anak dia kata, ayah makan lah. Sebab benda mahal, tak boleh nak beli banyak. Dia duit tak banyak. Kan? Boleh lah beli macam snack plate tu lah, 2 ketul ayam aja. Anak ni pula memang teruja sangat nak makan ayam ni. Dia pun makan seketul habis. Lagi tinggal seketul. Ayah ni harap-harap mungkin seketul tu dia tak nak lah, boleh ayah dia makan. Tengok makan juga dah anak ni terlampau teruja sangat boleh dapat makan KFC sebab selama ni tak pernah makan. Kan? Kali tengah makan yang sagi seketul ni, anak dia kata, ayah lupalah. Ayah makan sekali lah. Tapi sebab kasih, ayah kata apa? Tak apa nak. Ayah makan dah. Ayah makan dah, dia sanggup berbohong. Padahal dia tak makan lagi. Seharian dia tak makan lagi. Tak payah kata KFC, apa pun tak makan lagi. Tapi dia lebih gembira melihat anak dia gembira. Anak dia dapat makan. Itu kita istilahkan sebagai korban. Dia sanggup korbankan diri dia dengan kelaparan dia demi kerana orang yang lebih dia kasih. Itu baru cerita hubungan seorang ayah dengan seorang anak. Bayangkan kasih seorang hamba kepada Tuhan dia. Kalau betul-betul dia ni seorang hamba yang sangat kasih kepada Tuhan dia, dia sanggup korbankan harta dia. Tak kira lah, tak payah kata 750, 4,500 seekor lembu dia sanggup. Kalau dia mampu. Sebab tu dalam hadis, walaupun hadis ni ada ulama yang mengatakan status ni dhaif, tetapi mengikut pandangan Imam Nawawi, hadis dhaif boleh kita amal, yang tak boleh dijadikan hujah. Lepas tu ada hadis yang menyebut Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan, Nabi kata, barang siapa yang mendapat kelapangan, maknanya dia mampu, dia ada duit dia banyak kat dalam bank tu, falam yudihi, tetapi dia tidak menyembelih, dia tak masuk korban. Satu bahagian pun tak masuk. Bukan nak suruh masuk seekor lembu, tak, satu bahagian pun kedekut pahit. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Mana seolah-olah Nabi kata, mu jangan dekat dengan masjid. Kalau mu jenis ada kelapangan, ada kemampuan, tapi kedekut untuk masuk korban. Sebab apa? Sebab tadi ni hati dia, mana kata kasih tu, kan? Takbir kuat kan main. Bahagian pakaian kita tengok ikut sunnah sungguh, kan? Tapi lambang tanda kasih tak ada. Kasih ni bukan hanya dengan cakap mulut je. Macam pasangan kita suami isteri, si isteri kita tanya kita suami, bang abang sayang saya tak? Sayanglah, apalah tak sayang, kan? Isteri ni pun kata, dah kalau abang sayang, apa tanda abang sayang? Dia sayang mesti ada tanda dia. Dia tak boleh dengan sekadar kata-kata. Kalau kata semua orang boleh kata. Sayang tu mesti dibuktikan. Sama enggak? Kasih kepada Allah dibuktikan. Apa pembuktiannya? Korban. Sanggup korbankan duit ringgit kita, yang kita berhempah belah. Alah, bukan banyak mana. Saya suka ada satu masjid di Cameron. Dia buat macam mana supaya semua orang boleh mampu. Dia buat kutipan awal, sebulan cuma bayar RM75 sahaja. Sebulan. Cukup 10 bulan, genap 750. Masuk nama tu sebahagian. Mudah. Tinggal lagi nak ke tak nak tu je. Walaupun mak kata surau tak buat, kita buat sendiri, kita menabung sendiri kat rumah. Bukan banyak mana. Rata-rata orang duduk Selangor takkan gaji 200-300 je. Kurang-kurang gaji 2,000, 3,000.
Kan? Kita cuma ambil RM75 satu bulan simpan. Cukup 10 bulan, cukup 750. Masuk nama satu bahagian. Tak boleh nak masuk seluruh ahli keluarga. Masuk nama kita, tak apa, wakil bagi keluarga. Boh nama situ, kita niatkan pahala dia untuk seisi keluarga kita. Alhamdulillah, ada tak? Yang langsung tak ada. Bertahun-tahun tak pernah masuk korban. Tapi kan main, tanya orang lapah, dia bawa dengan besen-besen. Ada. Siap marah, saya punya mana, saya punya. Marah tak dapat daging. Korban tak pernah masuk nama. Dah mana pembuktian? Satu, kita nak daging ke nak Allah sebenarnya? Kalau setakat nak daging, tak payah pergi ambil daging kat orang buat sembelih korban tu. Pergi pasar lah berlambat-lambat daging. Ni sampai berebut-rebut. Kalau semata nak daging, pergi pasar, daging berlambat-lambat di pasar. Tapi tujuan sebenar buat ini adalah kerja ibadah. Ini bukan pasal daging tak daging, ini ibadah. Tujuan dia untuk korup. Tu kita terangkan makna sebenar korban tu. Korubah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk merapatkan hubungan kita dengan Allah. Kita dah jauh dengan Allah. Jadi moga-moga dengan ini, dengan kita laksanakan ibadah korban ni, kurang-kurangnya hati kita jadi dekat dengan Allah, jadi rapat dengan Allah, kan? Tu. Sebab tu saya cakap bukan masalahnya kemboja tak kemboja, tapi masalahnya mencari yang murah. Bila mencari yang murah, apa tujuan? Adakah kembali kepada maqasid dia? Adakah kembali kepada tujuan asal pensyariatan ibadah korban ini? Ada. Kalau kita tengok sejarah dia berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Nabi Ismail. Di sana ada berlaku khilaf, disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Ada pendapat yang tak kuat lah, mengatakan bahawa anak yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Tapi pandangan ini tak kuat. Sebab tu di tempat kita terkenal anak yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Tapi cumanya saya nak maklumkan, kalau lah mana tahu kita pergi dengar mana-mana ada ustaz cakap lain, jangan terkejut, sebab benda tu memang ada dalam perbahasan ulama. Memang ada perbahasan ulama, memang berlaku khilaf. Tapi yang masyhurnya, yang kuatnya, yang pandangan ramai mengatakan Nabi Ismail, yang anak yang yang nak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti mana Allah sebut di dalam surah As-Saffat yang teratur berbaris, surah yang ke-37 daripada ayat 100 sehingga ayat 107. Pada juzuk 23 Allah sebut mula-mula Nabi Ibrahim ni, cerita dia mula-mula dia tak ada anak. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata sehinggalah umurnya 86 tahun. 86 tahun baru dikurniakan anak, iaitu Ismail ni. Jadi selama hidup tu, yalah 86, makna kata kalau zaman kita ni kita bayangkan kira tua lah. 86 tahun umur, anak tak dapat lagi. Kan? Jadi dia berdoa pada Allah tak pernah putus. Sebab tu kita yang belum dikurniakan anak, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Buatlah apa-apa usaha, apa orang panggil apa, IV apa benda tu, yang cara medik tu, kan? Kalau ada duit lah, di samping sama-sama teruskan munajat dan berdoa pada Allah, buat solat hajat dan sebagainya, insya-Allah. Dan letakkan dalam hati ni redha dengan segala keputusan Allah. Mungkin ada hikmahnya Allah belum kurniakan anak pada kita, ataupun mungkin memang Allah tak kurniakan anak buat kita. Ada hikmah. Jangan nampak yang ada anak saja sonok, yang tak ada anak tu tak sonok. Tak semestinya. Bila ada anak, kita kena ingat kita ada tanggungjawab yang besar. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kita yang jadi lelaki, jadi ayah, jadi suami, tanggungjawab kita berat. Kena tanggung isteri dan anak-anak.
anak kita tak semayang, anak kita tak faham agama, kita yang akan ditanya oleh Allah. Nah, ada orang lelaki, dia suami, dia ayah, bagus dia, masjid tak pernah tinggal, solat jemaah tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu ada muka dia. Bila balik di kampung akhirat, pahalanya banyak, menimbun pahala dengan tahajudnya, dengan macam-macam, amalnya banyak. Tapi saat dia lalu atas titian sirat, tiba-tiba ada kaki yang menggapai, ada tangan yang menggapai kaki dia untuk tarik dia jatuh daripada titian sirat. Kan? Bila tanya siapa? Kemungkinan isteri dia, kemungkinan anak dia. Nah, tarik dia ke bawah. Sebab apa? Nah, sebab dia tak pernah ajar isteri dan anak dia soal agama. Sehingga isteri dan anaknya masuk dalam neraka, punca dia kena tarik sekali ya. Sebab tu belum tentu selamat ibadah ni bagi kita lelaki. Ingat kita seorang dah. Orang perempuan tak apa, orang perempuan paling senang. Dia dua benda je dia kena buat atas dunia. Taat perintah Allah, taat perintah suami. Selesai hidup dia. Kan? Dia ikut je apa Allah suruh semayang, Allah suruh puasa. Lepas tu apa suami suruh, selagi mana tak langgar syarak, dia taat, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Tu orang perempuan. Ada pun orang lelaki, oi payah, tanggungjawab banyak. Sehelai rambut je isteri kita, sehelai rambut dia nampak, kita tanggung. Tu baru isteri, belum anak lagi. Sebabkan cerita pasal anak ni saya nak sentuh sikit. Berapa ramai di antara kita sekarang ni dia dah jadi biasa. Ayah punya bagus, duduk di surau, ratib zikir, subhanallah, bagus, tengok. Anak dia pergi kedai speedmart, pakai baju lengan pendek, nampak lengan. Macam ini aurat perempuan, aurat dia muka dengan tangannya, tapak tangan ni, tapak tangan dengan muka, itu je. Tak ada khilaf di kalangan mazhab. Semua mazhab sepakat, sebab itu hadis. Jelas, terang. Aurat orang perempuan hanya boleh nampak muka dengan tapak tangan. Tiba-tiba pakai baju lengan pendek, nampak lengan. Ini aurat. Walaupun dia buka lengan saja, tapi sama taraf macam Mak Saleh duduk di Hawaii, pakai bikini saja. Sama macam bogil juga. Dosa. Siapa nak tanggung? Allah sebut dah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Itu jangan kita sonok saja. Jangan kita kalau duk sibuk pergi kerja balik kerja, dapat gaji bagi duit betul gitu. Dah, itu baru zahirnya. Batinnya batinnya ni lah, batinnya dalaman, yakni hukum hakam agamanya. Kan? Tu kita hantar kat sekolah agama, itu salah satu usaha. Tapi jangan hanya bergantung dengan sekolah agama tu saja, sebab tanggungjawab sebenar kita. Itu Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir duduk dalam keadaan fitrah. Fitrah ni maknanya putih, bersih. Asal usul dia Islam. Kan? Asal usul kita daripada Allah. Jadi bersih. Sebab tu anak orang kafir tak semesti kafir. Kena faham. Bapak dia tokey judi, bapak kafir lah. Kan? Kafir tokey judi pula tu. Dah lah kafir buat maksiat lah tu. Tokey judi. Mak pula tokey pelacur. Mak. Ayah tokey judi, mak tokey pelacur. Anak dia baru umur 7 tahun. Kan? Tak sampai akhir balik lagi, 7 tahun. Dah balik sekolah, kena langgar dengan bas sekolah. Orang suruh naik bas, dia pergi langgar. Ngelanggar dengan bas sekolah, mati budak ni. Ulama bahas pergi ke mana dia? Masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia belum balik. Bila belum balik, dia belum mukallaf. Bila bukan mukallaf, dia kembali kepada fitrah. Apa fitrah? Asal datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Dia asal balik. Macam mana pula Ustaz? Bapak dia tokey judi. Itu bapak dia, bukan dia. Nah, mak dia tokey zina kan? Itu mak dia, bukan dia. Nampak? Sebab tu kalau jumpa anak orang kafir, jangan panggil kafir. Kafir, sini ya, kafir. Panggil kau asang tu.
Tapi panggil anak kafir. Anak kafir tak apa. Sebab bapak dia yang kafir. Tu. Cerita. Kan? Ada. Tapi bila dah sampai ke tahap akhir balik, tu gak kita kena ajar dia. Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kata Nabi, maka kedua mak bapaknya lah yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Mak bapaknya lah yang menentukan anak itu jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Tu. Mak bapak ni lah nak menentukan. Sebab itulah di syariat disunnahkan kepada kita bila dapat anak lahir hendaklah dilakukan akikah. Memanglah tak wajib, tapi disunatkan kita buat akikah sebagai satu bentuk pengorbanan juga. Kita korbankan binatang tu bagi orang makan. Moga-moga anak yang lahir ni anak yang mengikut cara Islam, supaya dia tak jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Kemudian tak cukup dengan akikah, kita hantar dia tempat pendidikan agama. Kalau kita sendiri tak mampu nak didik dia dengan ilmu agama, kita carikan tempat yang mampu untuk didik dia dengan ilmu agama. Tapi dalam masa yang sama, kita pun kenalah ada ilmu agama. Saya ada tahfiz juga di Batu Hampa Beruah. Sekolah Ustaz Siddiq punya lah, saya bantu dia. Kadang-kadang kita jumpa macam-macam ragam manusia. Bagus dia hantar anak dia ngaji tahfiz, yang tapi mak ni pakai seluar ketat, tudung singkat, mujur ada tudung, kalau tak tudung lagi naik. Kan? Tapi anak hantar ngaji tahfiz. Itu antara kesilapan kita juga. Kita ingat bermudah-mudah begitu saja. Orang hantar anak ngaji, yang dia tak ada. Sebab tu mengikut kajian, kenapa anak-anak boleh jadi derhaka kepada mak dan ayah. Satu, memanglah perangai anak tu teruk, itu tak dinafikan. Tapi antara sebab juga kerana kejahilan ibu bapa. Minta maaf cakap. Contohlah, ayah zaman muda dulu kan seluar pendek, bawa anak pergi taman permainan, pergi main papan jongkit, main buaya apa semua. Anak ni budak, walaupun dia budak, dia perhati. Jangan tengok budak tu dia main gelak-gelak, tapi mata dia melihat. Suatu budak ni dia cepat tangkap. Sebab tu dia mudah ikut apa kita buat. Sebab otak dia fresh, senang masuk. Lepas tu masuk budak-budak yang kecil-kecil lagi, kita hantar tahfiz, senang dia hafal Quran. Sebab senang masuk. Otak dia tengah fresh lagi. Cakap dia masuk, senang. Sebab benda tengah kosong, masuk senang. Yang kita ni dah banyak sangat benda masuk, tu yang payah. Innal ladzi payah nak masuk. Sebab apa? Sebab dah macam-macam benda dalam ni. Hindustan ada, apa macam-macam ada. Tapi budak-budak dia fresh. Jadi dia tengok ayah dia kasut pendek apa semua, sampailah akhirnya budak ni pun besar, usia remaja. Kan? Dia tengah setting motor dia. Kan? Geng stopper. Tahu. Dah. Dia tengah setting nak bagi sedap bunyi. Kan? Ayah dia dah koi tua, takkan suara pendek lagi. Bencin dah kan. Uban dah main kat tepi-tepi dah. Jadi pakai kain pelekat nak pergi masjid, nak pergi surau. Ayah pun tegur, maghrib apa hang setting motor ni? Nak jadi apa? Nak pergi siap pergi surau. Anak jawab macam mana? Ayah tak payah acah-acah ayah. Kan? Ayah dulu ingat saya tak tahu kan suara pendek, nampak habis bulu-bulu keting. Baru sekarang ni nak pergi masjid. Podah. Dia podahnya ayah dia. Ayah nak cakap macam mana? Ya aku gitu lah, drama. Jadilah cerita P. Ramlee buat. Tu betul P. Ramlee buat tu. Itulah realitinya. Kan? Itu. Jadi sebab itulah kita, terutama sekali orang lelaki, suami dan ayah, hadirlah majlis ilmu dan mengajilah. Kita dah sibuk bahagian dunia, bahagian siang kerja, bahagian malam cari bahagian urusan akhirat. Bukan nak belajar sampai jadi ulama, jadi mufti, tidak. Paling-paling tidak pengetahuan asas agama, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf,
bukan nak kata kemah lah, tapi reti. Ada sikit bab-bab semayang, rukun semayang tahu, bacaan dalam semayang reti. Ini kadang-kadang suruh jadi imam kat rumah pun tak reti dah. Baguslah dia selalu semayang jemaah surau, tiba-tiba kena PKP 2 tahun Selangor, masjid tak boleh pergi. Dia pun buat baik lah. Kita tak apa dia kata, kita tak boleh jemaah surau, kita jemaah di rumah kita. Semangat lah. Bila nak diri semayang apa semua, dia fikir Kang nak baca surah apa, kang punya banyak lagi, wirid lagi, kena pula semayang subuh, kunut pun tak hafal. Macam mana disuruh anak dia, kamu lah kan, ayah nak latih kamu ni, kamu naik. Alasan dia dah ayah tak reti, pandai kan ayah ni. Anak kata saya ni ada masalah ke, dia kata. Sebab saya pun ngaji tak habis lagi, gini-gini macam-macam. Anak pun sama auta dengan ayah. Lah kali bincang anak beranak ni, kita suruh mak kita lah. Mak dia naik Allahu Akbar. Jadi macam mana keluarga? Gelak-gelak, tapi benda ada terjadi macam ni. Sebab apa? Kejahilan. Sebab tu kita pesan lah, belajarlah bab agama, biar kita reti sikit, barulah anak kita ni jadi hormat dengan kita. Jadi punca salah satu anak derhaka sebab ni. Sebab itulah ini di samping nikmat Allah beri anak, di situ juga ada ujiannya. Ini ujian ada anak. Sebab tu orang yang belum diberikan anak oleh Allah, jangan kita berkecil hati. Boleh jadi Allah nak selamatkan kita daripada ujian ni pula. Mungkin kalau kita ada anak, takut anak tu derhaka apa semua, susah ke kita balik. Jadi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, Allah buat kita tak ada anak. Syukur, tak apa, tak ada masalah. Yang penting hidup ni reda atas segala kehendak Allah. Apa Allah nak kat kita, kita reda. Itu yang terbaik. Jangan komplain, jangan nak apa kita nak. Sebab tu kita kena mengaji ilmu sifat 20. Dalam akidah sifat 20, akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita belajar apa? Allah bersifat dengan sifat iradat. Apa makna iradat? Allah berkehendak. Yang berkehendak Allah, kita tak ada kehendak. Kita boleh cakap je lah nak, tapi kehendak kita tidak ada takluk. Kehendak Allah, iradat Allah ada takluknya, takhsis, menentukan. Kehendak kita kehendak cakap je, tapi tak boleh menentukan. Kita boleh menentukan ke apa yang kita nak? Tak boleh. Kalau kehendak kita boleh tentukan, semua orang nak anak dia comel, betul tak? Sembang-sembang lah kedai kopi. Kalau dapat anak, nak anak macam mana? Aku kalau nak anak mata biru. Yang dia mata sepet, tak fikir. Nak dia anak mata biru. Kan? Hidung mancung, kulit putih melepak. Dagu lekuk boleh bosiling. Kan? Lesung pipit, penuh. Telinga comel, apa, kepala semua comel. Kalau ikut kehendak, semua kehendak nak comel. Tapi keluar, telinga macam piring estro. Ada hidung besar sebelah hidung. Nak putih keluar gelap. Macam mana? Bukan kehendak kita, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Tapi orang yang reda, tak apalah. Tak kisahlah macam mana pun, ini kurniaan Allah. Sebab tu kata guru kami pesan, jangan tengok apa yang kamu dapat, tapi tengoklah siapa yang mendapatkan kamu. Dalam istilah lain kata, jangan tengok apa yang diberi kepada kamu, tapi melihatlah siapa yang memberinya. Kalau kita tengok apa kita dapat, kita mungkin nilai benda yang kita dapat tu, alah murahnya, alah lekehnya, kan? Tapi kalau kita tengok yang bagi tu, contoh dekat tempat kita ni, tiba-tiba Sultan Selangor berhenti singgah. Sultan Selangor, bukan calon orang, Sultan. Dia berhenti singgah, nak semayang sini apa semua, kan? Lepas tu dah lalang datang, nak katalah nak buat perasmian, dah sempat datang ni, minta lah tanda tangan apa ke, kan? Minta tanda tangan Sultan. Sultan pun sign. Sultan tu dia pun kebetulan pen dia tak bawa, dia pinjam pen reba dia. Pen reba, dia pen kilometriko je, beli kedai pun ada 40 sen. Kan? Pen gitu, itu pun tulis-tulis tak ada, ketuk-ketuk dulu baru tulis. Tak? Dia pun dah lepas dia sign, dia bagi kertas tu kat kita dengan pen-pen dia bagi.
Kan? Walau pen tu harga murah kat kedai pun ada, tapi yang bagi tu siapa? Sultan. Agak-agak rasa macam mana? Dia selfie dengan pen tu kat Facebook. Nah, 10 tahun tak tukar gambar. Cium. Nampak kata, hang tak tahu pen ni siapa pegang? Sultan tu kata. Walaupun pen tu boleh beli kat kedai, tapi siapa yang bagi? Tu. Memang benda nampak kurniaan Allah ni, kadang-kadang kita nampak macam alah benda biasa je. Tapi yang bagi tu siapa? Yang bagi tu Allah. Maka ia bukan biasa. Itulah sebenarnya nikmat. Kalau kita pandang siapa yang memberi nikmat. Ada. Balik kepada cerita Nabi Ibrahim. Jauh kena. Jadi Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solihin. Ini doa kalau nak bolehkan anak, amal doa. Inilah doa Nabi Ibrahim. Minta pada Allah nak dapat anak. Rabbi habli minas solihin. Boleh buka surah As-Saffat, surah 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Minta nak anak yang soleh. Sebab Nabi Ibrahim memikirkan, waktu tu Nabi Ibrahim ni cabaran dia, mana ada orang ikut dia. Umat dia ramai yang lawan dia, yang tentang dia. Banyak kan kita dengar cerita Nabi Ibrahim pasal berhala, kapak apa semua tu. Jadi banyak yang tentang. Jadi dipikir pengikut dah tak ada. Siapa nak sambung kerja agama ni? Anak tak ada, minta pada Allah, ya Allah tolonglah kurniakan anak. Moga-moga anak tu menjadi penyambung perjuangan agama ni. Dan kita kena niat macam tu dalam doa kita. Nak minta anak, kita bukan nak sonok-sonok ada anak je, tapi kita niatkan anak kita ni menjadi penyambung kepada perjuangan agama ni. Tu tutup guru saya, isteri dia 4. Mula-mula dia menikah dulu, anak lelaki ada tapi tak berapa ramai. Dia pun kata nak sambung kerja-kerja agama, kerja dakwah ni. Maka tu yang dia cadang, nikah lagi. Ni tips lah saya bagi ni. Tapi saya pun tak lepas lagi. Jangan niat lain, jangan niat tak. Kita niat nak ada penyambung perjuangan agama ni. Barulah Allah mudahkan yang lain-lain tu, urusan tu. Tapi kalau niat kerana nak sebab tengok janda ni orang kaya duit banyak, nak ambil duit dia, tu yang jadi lama-lama jadi susah, jadi masalah. Sebab bukan ikut sunnah. Kalau ikut sunnah ni tujuan dia kan, supaya ada penyambung. Jadi Nabi Ibrahim minta, maka Allah kurnia, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah jawab, lalu kami berikan berita gembira kepadanya bahawa ia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Iaitu namanya Ismail. Ismail ni ambil daripada perkataan Ismail. Isma tu maksudnya dengar. El tu maknanya Tuhan dalam bahasa lama. Sebab tu kita Jibrail. El tu maknanya Allah, Tuhan. Bahasa lama. Mikael kan. Jadi Ismail maknanya doa yang didengari oleh Tuhan. Kan? Tu Nabi Ismail. Lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian kita singkatkan cerita, dah dapat lahir, tapi ini isteri Nabi Ibrahim yang kedua. Isterinya yang pertama Sarah. Kita sebut Siti Sarah, bolehlah. Tapi kena faham, kita orang Melayu ni silap banyak. Siti tu bukan nama. Siti tu maksud dia puan kalau bahasa kita. Tapi orang Melayu jadikan Siti sebagai nama. Bila dipanggil Puan Siti Sarah, contoh. Jadi berapa kali puan? Puan Sarah. Tapi tak apalah, bukan rosak agama pun, tak ada masalah, cuma dari sudut bahasa je. Jadi sebenarnya namanya Sarah, tapi kita muliakan panggil Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Bukan namanya ada Siti tak, tapi Siti tu gelaran untuk memuliakan. Macam puan, kita panggil puan kat seseorang. Jadi isteri yang pertama tak ada anak. Lepas tu Allah bagi petunjuk kahwin dengan Siti Hajar. Kan? Asalnya Siti Hajar ni budak suruhan, tapi diangkat dikahwinkan jadi isteri.
Kahwin dengan Siti Hajar ni dapat anak nama Ismail. Kan? Mula-mula Siti Sarah pun yang setuju sebab dia tak ada anak, jadi nak juga anak. Dia mula sonok lah tengok. Tapi lama-lama biasalah orang perempuan, hatta isteri Nabi pun sifat cemburu tu ada. Akhirnya dia cemburu. Kan? Sebab Nabi Ibrahim yalah banyak bergaul, dia ada anak kecil lagilah dapat dengan isteri yang kedua ni. Lagi cemburu, mengadu, Nabi Ibrahim mengadu pada Allah. Allah bagi arahan untuk hantar isteri dan anaknya Siti Hajar dengan Nabi Ismail ke satu tempat. Tempat itulah yakni Mekah sekarang. Waktu tu di Mekah ni tak ada orang. Sebab asalnya Mekah ni kita kena faham juga, Kaabah ni adalah bangunan pertama yang dibina oleh Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina semula saja. Tapi asal pembinaan dia Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun lepas Nabi Adam bina Kaabah, Nabi Adam bina pula Masjidil Aqsa. Jadi dua bangunan ni bangunan paling tertua dalam dunia. Sebab tu paling termulia sekali. Kemudian Masjid Nabawi kerana ada makamnya Rasulullah SAW, menjadi pun tempat ketiga termulia di atas muka bumi ni. Jadi waktu tu Kaabah runtuh, tinggal serpihan bentuknya sahaja, ada sikit-sikit. Dan tak ada penghuni situ sebab tak ada orang duduk, padang pasir yang tandus. Dulu ada orang duduk, lepas tu dah tak ada, kosong. Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar isteri dan anaknya di situ. Nabi Ibrahim pergi hantarlah, dia hantar letak situ, disuruh tinggalkan. Mula kecil, cuba kita bayangkan kita di tempat Nabi Ibrahim. Dapat anak, lama dah tak dapat anak. Minta Allah, ya Allah tolonglah kurniakan anak sangat anak. Dah dapat anak, baby lagi tu. Suruh tinggalkan pula di satu tempat yang kita pun tak biasa duduk situ. Kita duduk sini, selayang ni, minta Allah, ya Allah dapat anak umur kat 86 tahun, boleh lah anak. Sonok dah dapat anak. Tiba-tiba Allah perintahkan pergi letak kat Perlis. Kalau suruh letak Perlis, lepas tu duduk situ tak apa tak. Allah kata letak kat Perlis, lepas tu patah balik Selayang. Jam. Tapi Perlis dengan Selayang tak jauh mana antara Mekah dengan Palestin. Lagi jauh. Kan? Macam itulah ibarat contoh. Saya nak cuba kita memahami, inilah nama pengorbanan ni. Sebab tu Nabi Ibrahim dia angkat nama dia. Sebab tu dalam tahiyat kita di samping ada nama Nabi Muhammad, ada nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada. Ini sebab apa ni? Sebab pengorbanan yang dia buat. Bukan semua orang boleh lalu. Memanglah kita kata dia Nabi. Nabi pun manusia macam kita. Dia ada perasaan juga. Dia sedih, tapi sebab keimanan dan keyakinan pada Allah. Dia kata sebab yang dia lebih dia sayang, yang perintahkan dia, benda yang dia sayang dia sanggup buat. Akhirnya disuruh tinggal-tinggal. Dengan rasa sedih terpaksa tinggal. Dia kata akhirnya Siti Hajar isteri dia tanya, engkau nak tinggalkan kami wahai suamiku Ibrahim? Nak kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan kamu bersama Tuhan kita, Allah yang akan jaga kamu. Tapi Siti Hajar ni isteri yang solehah, dia taat perintah suami. Dan dia kenal Allah. Dia kata kalau itulah arahan Tuhan kita, Allah, aku reda apa saja yang terjadi. Tu Allah nak uji Siti Hajar pula. Duduk dia perempuan seorang-seorang. Kalau laki boleh tahan kira, kita laki hantar masuk dalam hutan, boleh tahan kira, gagah lagi kita laki, boleh survive lagi nak hidup. Bayangkan perempuan duduk di tengah padang pasir. Kalau hutan boleh tahan lagi, ada reduk, ada pokok boleh makan, tak ada buah pun kekah daun-daun pun boleh. Ni padang pasir nak makan apa? Nak makan pasir? Tak ada, duduk situ. Allah uji. Dengan kalau duduk seorang boleh tahan lagi, kita seorang je tahan. Ni baby pula menangis minta air. Bayang kita tengok budak menangis minta tolong, kita sedih tengok anak kita sendiri pula tu. Bayangkan macam mana keadaan. Akhirnya gagah pergi cari, dia nampak di satu sudut sana panas, nampak macam ada air. Bukan air tu, Fata Morgana nama dia. Pergi lari sana, ingatkan air, bukan air. Tengok sebelah sana pula, macam ada air, lari lagi. Itulah sejarah namanya sa'i. Sebab tu minta maaf cakap, hari ni orang buat haji, orang buat umrah tak merasa dah benda ni. Asalnya tujuan disyariatkan kita haji dan umrah ni supaya kita berasa susah macam mana pengorbanan yang keluarga Nabi Ibrahim.
Itu tujuan, nak bagi rasa tu macam mana Allah. Baru kita menghayati perjuangan Islam, baru kita tahu susahnya nak bawa agama Allah ni. Nak jaga Islam ni bukan senang. Tapi hari ni senang dah, siap dengan aircon dengan mozek. Nah, tengok dia lari macam mana, siap lari ke belakang ni. Dia tak ada rasa dah. Padahal Siti Hajar macam mana lari? Lari sana, lari sini cari air 7 kali. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing, tak ada air. Kan? Akhirnya hampir-hampir putus asa. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang. Ada satu riwayat kata malaikat Jibril menggantuk tongkat dia, ada satu riwayat lagi kata kaki Nabi Ismail hentak-hentak baby kan, budak dia nangis-nangis, dia hentak kaki dia kat tanah, terkeluar air. Itulah sejarah namanya Zam-Zam. Bila air tu terkeluar, Siti Hajar pun sebut Zam, Zam, dia kata. Bukan Zam-Zam ala Kazam. Salah pula, tulis elok-elok. Nah, Zam, maksud Zam tu memancut tu. Mana air tu keluar. Tu panggil sejarah nama dia air Zam-Zam. Dan sampai hari ni para saintis, termasuk saintis orang putih pun tak tahu mana punca. Air tu tak pernah kering sampai hari ni. Berapa ramai yang datang ke Mekah Madinah kan? Bukan main ratus ribu dah, juta datang. Semua pakai air tu, tak pernah kering. Padahal di Mekah ni bukannya kerap hujan. Banding tempat kita ya kerap hujan. Jadi logiklah kalau air dalam tanah ni banyak. Sana tanah padang pasir, jarang-jarang hujan. Kalau hujan tu sonok orang Arab keluar, kita hujan masuk dalam. Dia kalau hujan sonok main kat luar. Sebab apa? Sebab jarang hujan. Ada. Tu. Tiba-tiba keluar air mancut, air Zam-Zam. Kemudian dia pun bagi anak minum apa semua dah elok dah. Kebetulan ada sekumpulan perkampungan yang dia lari daripada kampung dia sebab kampung dia kena banjir. Jadi dia pun berjalan nak cari penempatan baru. Kumpulan ni nama Jurhum, Bani Jurhum. Orang Arab juga, tapi dia jalan-jalan, dia nak cari tempat. Kebetulan masa dia jalan kat bukit tu, dia nampak ada burung terbang di udara, di langit. Jadi orang-orang yang biasa musafir ni, orang pengembara ni memang ilmu dia. Kalau nampak ada binatang hidup, yakni contohnya burung, bermakna di situ pasti ada sumber makanan ataupun sumber air. Kalau tidak, binatang takkan hidup di situ. Tengok, ada burung terbang, mesti ada punca air sini. Dia pun jalan-jalan ke arah burung tu, tengok sungguh dekat kat bawah kaki Nabi Ismail ada air keluar. Akhirnya penduduk ni dengan ramailah juga, penduduk ni pun minta izin pada Siti Hajar, boleh tak kami buat perkampungan kami di sini, sebab perkampungan kami kena banjir besar, habis kampung kami jadi rosak. Jadi kami mencari penempatan baru, boleh tak kami buat penempatan di sini. Siti Hajar pun tak ada orang lain. Kalau ada orang lain teman sama, okeylah, ada kehidupan, dia pun izin. Start itulah jadi ada penduduk di situ. Tu sejarah dia. Jadilah penduduk. Kemudian Nabi Ibrahim sekali-sekala dia akan pergi tengok isteri dan anak dia. Kata ulama, Nabi Ibrahim naik burak. Burak yang Nabi naik pergi ke Isra' Mi'raj tu, itulah burak yang sama. Jadi kalau bila naik burak, setakat daripada Palestin ke Mekah, lajulah, cepatlah. Kan? Jadi Nabi Ibrahim pergi tengok anak dia, kan? Sehinggalah ayat 102 Allah turun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Maknanya kata ulama ketika itu usia Nabi Ismail menjelang lebih kurang belasan tahun. Maknanya dah usia remaja. Maknanya ada kekuatan untuk buat kerja. Nabi Ismail waktu tu. Jadi masa inilah Nabi Ismail banyak bantu ayah dia bina balik Kaabah apa semualah. Jadi bila dah sampai ke macam itu, qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Dia kata, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahawa aku akan menyembelihmu. Satu hari Nabi Ibrahim tidur, dia bermimpi. Setengah riwayat kata 3 malam berturut-turut mimpi yang sama. Dari situ juga ada pandangan ulama kata kalau kita mimpi 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, boleh jadi mimpi itu mimpi benar. Boleh jadi, bukan mesti pasti, boleh jadi. Jadi satu riwayat kata mimpi Nabi Ibrahim tu 3 malam berturut-turut, dalam mimpi itu perintah untuk sembelih kepala anak sendiri.
Datang daripada Allah. Dan kata Nabi SAW, Nabi kita, Nabi kata ru'yal anbiya'i fil manami wahyi. Mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Jadi mimpi para nabi itu betul. Sebab nabi tak mimpi yang bukan-bukan, merepek-repek, tak ada. Nabi mimpi tu wahyu datang daripada Allah. Kan? Sebab tu ada pandangan ulama kata mimpi orang soleh bukanlah wahyu, tapi hampir-hampir betul sebab dia orang soleh. Sebab macam mimpi Nabi. Nabi ni amalan dia hebat, mimpi dia pun betul. Kalau orang yang amalan dia hebat, memanglah bukan Nabi, tapi mungkin apa yang dimimpikan itu ada betulnya. Berbeza dengan kita, kan? Kita tak alim, kita tak warak. Lepas tu mimpi bukan-bukan, mimpi kena kejar anjing, mimpi kena kejar hantu, kan? Mimpi jadi YB. Bangun-bangun mana Velfire aku. Tak ada mimpi kan? Tu. Jadi ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi anni azbahuka, bahawa aku akan menyembelihmu, katanya Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Fanzur madza tara, Nabi Ibrahim tanya, maka fikirkan apa pendapatmu. Habis Nabi Ibrahim rujuk dulu anak Nabi Ismail. Dah macam mana? Nak buat macam mana ni? Nabi Ibrahim tanya Nabi Ismail. Kan? Kemudian Nabi Ismail ni nak menunjukkan anak yang taat, anak yang soleh atas didikan ayah yang soleh. Ini jadi hasil dia. Apa dia? Nan, qala, anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Cuba, ini kita cerita ni cerita biasa tak? Cuba tuan-tuan bayangkan situasi tu berlaku kat kita. Kita ni nak dapat anak tak dapat-dapat sampai umur 80 lebih. Minta-minta Allah, Allah kurniakan anak. Baru nak sonok-sonok main dengan anak kecil, kena hantar jauh tadi sampai ke Perlis jauh contoh. Kan? Hantar jauh, tak dapat tengok, datang dapatlah tengok sekejap-sekejap, tahu-tahu dah besar. Okey tak apalah, dah besar. Kan? Bila dah besar pula, dah boleh dia boleh tolong kita buat kerja apa semua, tiba-tiba Allah perintah suruh sembelih kepala dia. Macam kan? Nak dapat anak dah lah susah, lepas tu suruh sembelih pula. Anak. Kalau iman Nabi Ibrahim tak kuat, mesti dia kata, ni Tuhan apa suruh benda belik-belik ni? Tak. Tapi Nabi Ibrahim tak cakap macam tu. Malah dia taat. Tak payah kata Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Pada Nabi Ismail ni baru usia remaja waktu tu. Bukan orang besar dah, baru remaja, tapi kematangan pemikiran dengan sebab didikan yang betul daripada seorang ayah. Akhirnya anak ni kata, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, jalankan apa yang diperintahkan Allah padamu. Sekalipun Allah suruh potong kepala saya, Allah suruh buat, ayah buat ya. Macam tu seolah anak ni bercakap. Kita hari ni tuan-tuan, Allah tak suruh pun kita potong kepala anak kita. Allah cuma suruh potong tangan pencuri. Kenapa kita komplain? Situ saja iman dah lemah. Macam? Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cik. Pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Kan? Bukan Allah suruh potong kepala anak sendiri. Anak ni bukan ada salah apa pun, tapi Allah suruh. Nabi Ibrahim taat. Nah, ini Allah kata potong tangan pencuri. Pencuri tu dah memang salah dah pun. Allah suruh. Nah, kalau Allah suruh potong tangan siapa-siapa walaupun dia bukan pencuri pun kita kena taat. Apatah lagi nak Allah kata tangan pencuri. Asariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Dalil Quran. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah engkau potong tangan mereka itu. Danlah tak nak buat, persenda pula ada. Mulut longkang, persenda. Dia kata kalau nak makan sup tangan, pi Kelantan lah. Uish, cakap apa ni? Mengingat lawan siapa ni? Bukan lawan ulama ni, lawan Allah. Lawan ulama pun nak kata ulama, siapa yang menghina ataupun memfitnah alim ulama seperti ibarat makan racun. Kerana daging ulama daging beracun. Itu baru fitnah ulama. Dan kalau fitnah agama sendiri, fitnah Allah, fitnah Rasulullah, bayangkanlah. Sebab dia cakap pintu syurga mana nak buka untuk kita. Kalau kita semayang banyak mana pun, persenda hukum Allah apa jadi? Bukan kita label-melabel, bukan kita kafir mengkafir, tapi inilah nak cerita bab hukum hakam. Biar kita kenal. Nak sokong parti mana, sokong pi lah. Tapi agama jangan.
Jangan lawan hukum hakam agama. Jaga yang tu. Ni Allah uji Nabi Ibrahim, suruh potong kepala anak sendiri, dia taat. Malah Nabi Ismail pun siap mengiyakan. Dia kata, buatlah apa yang Allah suruh, buatlah ayah. Satajiduni insya'Allahi minas sabirin. Kan? Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. InsyaAllah ayah buatlah, ayah akan mendapati saya ni dari kalangan orang-orang yang sabar. Dia kata, Nabi Ismail kata, buatlah. Jadi bila dah dua-dua setuju, dah standby dah asah pisau. Dalam kitab sirah cerita, Nabi Ibrahim dia test dulu pisau tu, sebab dia nak pastikan pisau tu betul-betul tajam supaya tak menyakitkan anak dia nanti. Tu kita disunatkan pastikan pisau ni tajam betul masa nak sembelih supaya tak menyakitkan lembu tu. Ini dekat 3 minit je. Lembu tu ni nak nanya kawan tu, siang ke dia. Saya tengok di Indonesia, dia panjang dia punya tu. Sekali tarik dia buat. Letak sini, serap, dah. Putus habis semua. Kan? Kita kalau boleh macam itulah, itu yang terbaik, cantik. Sebab kita heret lama sangat, siang ke dia. Cuba kena ke kita. Ada. Nanya kan? Nah, jadi bila dah dua-dua setuju, dua-dua pun dah reda, falamma aslama watallahu lil jabin, Allah kata. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, Nabi Ibrahim pun watallahu lil jabin. Falamma aslama ni makna, kata ulama, makna aslama berserah diri. Sebab tu aslama ni juga asal perkataan bagi Islam. Sebab tu Islam ni maksudnya menyerah diri. Menyerah diri pada siapa? Pada Allah. Sebab tu kita semayang, hikmah dia angkat tangan gini, Allahu Akbar. Kan? Sebagai lambang apa? Lambang aslama, lambang menyerah diri. Kita serah diri kita pada Allah. Ni tengok cerita apa tu? Cerita polis tu. Apa? Gerak khas kan? Kita tengok bila polis tu pergi nak tangkap penjahat tu, jangan bergerak, penjahat tu buat macam mana? Dia angkat tangan kan? Jangan tembak saya, jangan tembak saya. Saya serah diri. Ada yang kata jangan bergerak, peace. Mana ada kan? Dia angkat tangan menunjukkan surrender. Tu Allahu Akbar, kita surrender dengan Allah. Allah, aku kalah ya Allah. Engkau lah hebat, engkau lah maha kuasa, engkau lah segala-galanya. Aku lemah ya Allah, aku tak erti apa ni. Itu merasa di hati, jangan sebut pula sekejap lagi, Allah engkau lah hebat, engkau lah. Panjang situ, kawan sebelah tengok apa hal dia takbir macam ni. Kan? Tu aslama. Mana? Falamma aslama, setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat pada Allah, reda dengan ketentuan Allah, watallahu lil jabin, maka Nabi Ibrahim pun merebahkan anaknya, kemudian ditelangkupkan. Dia macam yang kita buat ni, kepala tu dingadapkan ke sana. Nabi Ibrahim berada di belakang tengkuk anak dia, dengan tujuan, kemudian ditelangkupkan muka anak dia dengan tujuan dia tak nak tengok saat dia sembelih nanti, nak tengok muka anak dia perik. Kalau tidak, tak boleh nak buat lah, sedih lah. Bayangkan, sebab tu saya nak cuba kita bayangkan keadaan tu. Kita letak muka anak kita pegang pisau dah ni, kita nak potong. Sebelum tu Nabi Ibrahim dia dah test lah pisau dia. Dia test ketuk kat batu, terbelah 2 batu. Maknanya tajam sungguh dah. Okey dah tajam sungguh dah ni, nak buat. Tapi kali pertama dalam ni, dia ada banyak versi cerita ni. Salah satu yang saya dapat kisah daripada kitab lah. Bila diletakkan pisau di leher Nabi Ismail, tak lut. Padahal pisau tu tajam dah, tapi seret-seret tak jadi apa. Kok mana? Nabi Ibrahim test sekali lagi kat batu, terbelah 2. Tajam. Letak, tak jadi. Kan? Satu versi lagi kata Nabi Ibrahim tak sembelih lagi. Tak letak lagi pisau kat kepala anak dia. Tiba-tiba waktu tu kambing datang. Ni kita nak cerita sekejap gini. Nah, bila masa ni Allah biarkan lagi. Allah biarkan Nabi Ibrahim dengan anak dia dah baring, dah apa semua dengan pisau. Maknanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni bukan saja-saja lakon je, tak apa. Kita buat je depan Allah macam nak potong. Nanti Allah ni lah kot. Tak, memang betul-betul nak buat dah ni. Nabi Ibrahim betul-betul nak potong kepala anak dia, dan anak dia pun betul-betul dah terima kalau ayah dia potong kepala dia. Memang dah sungguh-sungguh dah. Tapi Allah kata, kan? Allah kata, kami sifatkan Nabi Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu dikira sudah menjalankan perintah.
Walaupun Nabi Ibrahim tak potong lagi kepala anak dia, Allah sudah anggap dengan sebab kesungguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, dikira sudah melaksanakan perintah Allah. Sebab Allah nak uji saja. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Inilah daripada cerita ni lah. Saat nak sembelih tu tiba-tiba keluar satu suara. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami menyeru, wahai Ibrahim. Macam mana suara tu tak tahulah, tapi memanggil Nabi. Wahai Ibrahim gitu. Kemudian ayat tu menyebut qad saddaqatar ru'ya. Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Mimpi yang kau buat tu engkau telah laksanakan perintah dalam mimpi tu. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim dalam ayat ni lah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian nak kata Allah, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Allah nak uji saja. Dan Allah nak balas dengan sebab kesungguhan kita taat pada perintah Allah. Kesungguhan Nabi Ibrahim AS taat perintah Allah. Hatta sampai nak sembelih kepala anak sendiri, punya taat Nabi Ibrahim. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, kata Allah. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Seolah-olah Allah nak kata, wahai Ibrahim, sebenarnya perintah ini adalah sekadar ujian aku padamu sahaja. Bukan Allah nak suruh sembelih sungguh kepala anak tu, tapi Allah nak test, tengok taat ke tak taat. Ni Allah uji kita sekarang ni, taat ke tak taat. Banyak kita gagal daripada mentaati perintah Allah. Sampai ada yang kata, kalau kita laksana hudud, laksana ni, boleh kurang ke jenayah? Allah sebut dalam Quran, afillahi syakkun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Ragu-ragu dengan Allah. Nikmat yang Allah bagi kat kamu, kamu tak rasa ragu-ragu pun, ambil sebanyak-banyaknya. Kamu cuba kalau nak napas ni kita ragu-ragu nak sedut. Macam tu. Boleh? Elok je sedut, sedut, tak ada ragu pun, tapi perintah Allah asal ragu. Seolah-olah begitu. Ni sama, Nabi Allah perintah Nabi Ibrahim, sikit pun dia tak ragu, dia nak buat sungguh, memang sungguh-sungguh dia nak buat. Allah pun jawab, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya wahai Ibrahim, ini sekadar ujian saja. Bukan nak suruh sungguh pun. Tu kita jangan salah faham, jangan faham Allah memang suruh bunuh anak sendiri, suruh sembelih kepala anak sendiri. Tak, Allah tak suruh, cuma Allah nak uji. Satu, kalau barang Allah uji, Allah kata okey, hendaklah kamu jual rumah kamu. Mungkin kita boleh buat senang, sebab rumah tak apalah, Allah suruh jual, jual-lah, kan? Tapi ni Allah suruh sembelih kepala anak. Rumah kalau Allah suruh bakar ke, suruh jual ke, kita boleh buat, dan kita boleh beli rumah lain. Allah suruh sembelih kepala anak, anak boleh beli lain ke? Boleh pergi cari kat Tesco, jalan mundar-mandir, kan? Budak Tesco tu tengok pelik, dia tanya, abang cari apa? Anak abang hilang dah, nak beli anak baru. Ada mana? Dengar kata ada diskaun sini nak. Nak budak Tesco tu tengok atas bawah, dia kata, abang ada minum air ketum, kata. Nampak macam mabuk je dia kata. Kan? Mana ada? Tak ada. Tapi Allah uji. Bayangkan. Dah dapat anak tu susah. Punya lama minta doa baru dapat anak, tiba Allah suruh sembelih. Ada kata, ada tak Nabi Ibrahim mohon balik, Allah tolong janganlah, saya sembelih lain, boleh tak sembelih lain? Kalau kita macam-macam alasan. Macam tu. Tapi Nabi Ibrahim tak ada. Dengar arahan kata suruh sembelih kepala anak sini, panggil anak, rebah, kita potong. Terus nak buat. Tu punya tinggi iman, punya tinggi ketaatan, menjadi ibrah kepada kita. Ni tajuk kita hari ni, hikmah dan ibrah korban. Nak panggil faham. Betapa tingginya iman, yakin kepada Allah ni, tak ada sikit pun kurang, sikit tak ada, 0.00001%, sikit pun tak ada istilah ragu dengan Allah Ta'ala. Apa saja Allah perintah kita, yakin 100%, sungguh-sungguh yakin. Allah suruhlah kita buat apa pun, kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu baru orang betul-betul beriman. Ini macam-macam. Tak mahu macam tu. Wa fadainahu bizbihin azim. Lepas Allah sebut dah ini hanya ujian, Allah pun kata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar.
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir cerita, waktu nak sembelih tiba-tiba keluar dengar suara tadi memanggil Nabi Ibrahim dan kata ini hadzalah wal balaul mubin, ini adalah sekadar ujian. Nabi Ibrahim toleh ke belakang, nampak ada kibas. Lepas tu Nabi Ibrahim tangkap kibas tu dan Allah suruh sembelih kibas. Nabi Ibrahim pun sembelih kibas, tak sembelih anak dia. Dan itulah jadi peristiwa ibadah korban yang kita buat sampai hari ini. Itu cerita dia. Kemudian kata ulama, kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itulah kibas yang Allah ambil daripada cerita Habil tadi. Kan Allah ambil kibas Habil, disimpan dalam syurga. Kibas itulah Allah turunkan balik ke dunia untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jadilah satu sejarah pada kita dan jadi satu ibadat, bukan hanya sekadar sejarah cerita, malah kita pun ikut serta seperti mana Nabi Ibrahim buat. Dan kaitannya dengan Rasulullah, ni tambahan sikitlah. Nabi Muhammad SAW, ayah Nabi nama apa? Muhammad bin Abdullah, kan? Okey, ayah Nabi ni, atuk dia nama apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mula-mula pun dia tak ada anak. Lepas tu dia minta pada Allah nak anak, dan dia minta anak yang banyak, senang untuk menguruskan kerja-kerja dia. Sebab Abdul Muttalib ni antara orang yang tugas dia menjaga Kaabah. Dan nak jaga Kaabah, nak bina, nak bagi elok apa semua. Jadi minta Allah kurniakan pada Abdul Muttalib 10 orang anak lelaki, kan? 10 orang anak, ramai. Kemudian dia pernah bernazar pula, daripada dia kata daripada 10 orang anak ni, kalau Allah makbulkan permintaan dia dapat anak yang ramai, dia akan korbankan salah seorang. Zaman tu pula zaman jahiliah, dia dah jadi macam satu kepercayaan nak korban anak sendiri, bunuh anak sendiri betul. Waktu tu, masa tu zaman jahiliah, Islam belum datang. Jadi Abdul Muttalib pun bila dapat 10 orang anak, dia nak kotakanlah janji dia, kan? Jadi dia nak korbankan salah seorang. Jadi dia pun buat undian pakai panah tu. Bila ditarik undi, yang naik nama Abdullah, nama ayah Nabi. Letak balik, tak boleh, sebab anak Abdullah ni anak yang paling disayangi atuk Nabi Abdul Muttalib. Sebab apa? Sebab cahaya Rasulullah ada pada wajah dia dah, kan? Sebab dia akan melahirkan seorang Nabi. Jadi muka cantik comel, jadi sayang, tak sampai hati nak korbankan Abdullah. Letak balik, angkat lagi undi yang lain, naik lagi nama yang sama, nama Abdullah juga naik. Berkali-kali nama Abdullah juga naik. Lah kali macam mana nak buat? Nak sembelih anak nama Abdullah ni, tak sampai hati. Akhirnya bincang-bincang dengan kabilah-kabilah lain, ataupun dengan saudara mara yang lain. Adalah salah seorang daripada itu keluarkan fatwa. Dia kata kita ganti dengan 100 ekor unta. Jadi akhirnya sembelih 100 ekor unta bagi orang Arab makan, maka Abdullah selamat. Lepas itulah satu hari bila di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad, ada orang memanggil Nabi, ya Muhammad, anak 2 orang yang disembelih, dipanggilnya tu. Ya Muhammad, anak 2 orang yang disembelih. Siapa yang dimaksudkan 2 orang yang disembelih? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Sebab Nabi Ismail bakal disembelih tapi tak jadi. Begitu juga Abdullah bakal disembelih tapi tak jadi. Jadi orang memanggil Nabi Muhammad, anak 2 orang yang disembelih. Jadi itu saling kaitannya antara Nabi kita dengan Nabi Ibrahim AS dari sudut pensyariatan dan ibadah korban yang kita laksanakan ni. Jadi sebelum kita tutup majlis kita ni, inilah Allah nak ajar pada kita, Allah nak tunjuk pada kita. Sebab tu bila buat sembelihan korban, sebaik-baiknya kita hadir bersama. Masa orang tu tengah sembelih, kita tengok, saksikan darah yang menitik tu, kan? Tengok macam mana binatang yang bernama lembu, yang tak pergi sekolah pun dia ni, dia tak cerdik pun, SPM pun tak ada, tapi sebodoh-bodoh lembu pun sanggup korbankan nyawanya demi agama Allah. Maka kita takkan lebih teruk daripada lembu? Bukan suruh sembelih kepala kita, tak, tapi suruh korbankan perjuangan dunia kita, korbankan dunia kita ni demi perjuangan akhirat kita. Korbankan sikitlah masa dunia, sibuk dunia tu, tinggallah sekejap untuk cari bahagian akhirat. Suruh korban yang tu je. Lembu sanggup korban nyawa, kita nak korban harta sikit, korban masa sikit, takkan tak boleh.
Kan? Malulah kita pada lembu. Lembu pun sanggup, kita tak sanggup. Lembu kata, apalah kata lembu. Malu kita dengan lembu. Jadi itulah lebih kurang hikmah dan ibrah daripada peristiwa korban yang kita laksanakan ni. Moga-moga kita berkorban semata-mata, bukan semata-mata kita nak makan daging ke apa, tapi kita nak tengok kesan daripada kenapa Allah mensyariatkan atas kita ni ibadah korban ni. Dia ada cerita di sebaliknya, baru kita faham. Dan sampaikan pula apa yang kita sampaikan ni kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita ni faham tentang Islam. Kita kena timbulkan kerisauan tuan-tuan, di mana anak-anak muda Islam hari ini jahil tentang agama dia sendiri, tak kerti apa. Jadi ini tugas kita, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Kan, kita ceritakan benda ni. Daripada kadang-kadang kita nak tidurkan anak kita dekat katil tu kan, tepuk-tepuk dia. Daripada cerita sang kancil dengan sang anak, baik cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ni tak habis-habis cerita sama, sang kancil sang anak. Sampai anak kata, tak habis-habis anak tu je, anak lain tak ada. Cerita tu dongeng aja. Ini cerita benar, cerita daripada Quran, cerita daripada hadis kita cerita. Bagi dia, walaupun dia budak lagi, lama-lama dia nampak apa, dia kenal agama dia. Barulah bila kenal agama baru timbul sayang. Satu kata orang dulu-dulu, tak kenal maka tak cinta. Ini bukan ayat jiwang, ini ayat ada kait dengan agama. Maknanya kalau kamu tak kenal Allah, kamu tak cinta Allah. Kamu tak kenal Rasulullah, kamu tak cinta Rasulullah. Kamu tak kenal Islam, kamu tak cinta pada Islam. Moga-moga kita banyakkan pengenalan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama kita, maka bertambahlah mahabbah, kecintaan kita pada Allah, pada Rasulullah, pada agama ini. Maka dengan sebab mahabbah itulah, atas nama kasih dan sayang kita pada Allah, Allah terlebih lagi kasih dan sayang pada kita. Dengan kasih itulah Allah tak nak kita dibakar dalam api dan ditempatkan kita di tempat yang selamat di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan dan kita sampaikan. Dan macam biasa di luar situ ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok-tengok membeli sambil niat menderma. Itu jualan amal, bukannya hadiah ke apa. Lagi dia ambil balik nonong gitu ya. Kan, itu jualan amal untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami di Batu Hampar, Beruah, Perak. Jadi moga-moga hasil daripada pembelian tuan-tuan tu, duit tu kami ambil bawa balik untuk menguruskan perjalanan sekolah kami. Moga-moga perjalanan sekolah kami lancar sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah, seperti mana adik-adik kita sini juga. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun mengguris hati mana-mana pihak. Yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan dan kesilapan itu daripada diri saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.